Salah satu sifat yang Nabi miliki dan kita sebagai orang Islam mesti miliki, apatah lagi tuan-tuan sebagai anggota PDRM ini khasnya, dan orang Islam secara umumnya, salah satu akhlak yang kita kena ada, perangai sifat yang kita kena ada adalah sifat berani. Nabi ini seorang yang berani. Siapa berani dia terpuji, siapa penakut dia hanyut. Apa tanda Muslim sejati di jalan Allah berani mati? Apa tanda anak jantan hidup mati atas kebenaran? Apa tanda manusia terpuji pada yang benar dia berani? Apa tanda manusia berani musuh datang dia menanti? Apa tanda manusia berani mengelak musuh pantang sekali? Wahai pemuda bijak bistari, pakai olehmu sifat berani. Bulatkan tekad, teguhkan hati. Di jalan Allah tempatmu mati. Wahai pemuda intan di karang, sifat berani hendaklah pegang. Pantang anak jantan balik belakang, bercawat ekor dalam gelanggang. Wahai pemuda kuatkan iman, pakai olehmu sifat pahlawan. Berani tidak membilang lawan, takut melanggar pantang larangan. Ini sifat anak jantan, berani. Dan Nabi kita SAW memang seorang yang berani. Walaupun dia lemah lembut, dia seorang yang sangat pemurah, senyumnya tak lekang di bibir, tetapi bab berani luar biasa. Apa sebab? Kerana Nabi ni dia dididik sendiri oleh Allah untuk jadi berani. Dalam Quran disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 15-16, ya ayyuhallazina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Nik Dir bin Nik Wan Ku, pengurusi Ketengah Holdings Sdn Bhd. Yang dihormati Superintendent Muhammad Mahiri bin Hussein, Pegawai Pemerintah Pasukan Simpanan Persekutuan Unit 6 Terengganu. Yang diraikan juga Puan Hajah Salmah binti Mat Said, pengurusi Perkep Pasukan Simpanan Persekutuan Unit 6 Terengganu. Ketua-ketua jabatan, wakil-wakil jabatan, pegawai kanan polis, ahli-ahli jawatan kuasa Persatuan Keluarga Polis ataupun Perkep, seterusnya wakil-wakil dari masjid berhampiran, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, seluruh warga Sang Saka Biru, muslimin muslimat hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Maaf juga jika terdapat salah dan janggal, tersalah letak dan tegak, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang besar kau tak diimbau gelar, yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Dan kita dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini bersempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam
anjuran PSP Unit 6 bersama dengan kumpulan Ketengah Holdings Senian Berhad. Dan saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, dalam hidup sekiranya kita nak berjaya, kita kena cari contoh teladan. Sebab hanya dengan kita ada contoh teladan, barulah kita boleh mengikut jejak langkah orang yang berjaya. Tetapi disebabkan zaman sekarang nak cari figure ataupun orang yang boleh kita ikut, kadang-kadang kita terikut dengan ikon yang tidak ada teladan. Nampak macam dia okey, sebenarnya dia tidak okey. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Mereka mengikonkan orang-orang jahil dan orang-orang fasik. Kenapa mereka ikonkan orang jahil dan fasik? Sebab penampilannya nampak molek. Ini kan zaman packaging, zaman bungkusan. Orang tak peduli apa produk dalam bungkusan, asal sampai ke rumah suka je. JNT hantar ke siapa-siapa hantar, penuh depan rumah. Tapi bila buka-buka, lah kena scan. Order lain sampai lain. Itu banyak berlaku. Sebab yang penting kan bungkusan. Akhirnya kita tak dapat apa-apa, melainkan hati menjadi semakin kesat, lisan makin kotor, fikiran semakin buntu. Sebab itulah dalam nak memilih manusia yang kita nak ikut atau jadikan qudwah, itu Allah Ta'ala pesan dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan mengikut orang hak lalai, orang hak tidak ingat pada kami, orang hak selalu mengikut hawa nafsu, dan itu adalah perkara yang melampau batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Maka pada pagi ini kita nak mencontohi manusia hak first class, manusia yang diiktiraf, bukan sekadar manusia iktiraf, Allah pun iktiraf kehebatan insan ini. Dan dia dipuji lawan dan kawan. Kalau dipuji kawan itu biasa, tapi kalau musuh puji itu luar biasa. Siapakah dia? Inilah orang yang kita sambut keputeraannya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita ni, hadirin hadirat sekalian, dia bukan saingan, dia bukan kita. Maknanya gini, kalau nak banding akhlak Nabi dengan akhlak kita, itu tak sesuai. Comparison tak adil. Dia kalau kita nak compare sesuatu, mesti compare apple to apple. Kita tak boleh compare apple dengan musang king, tak boleh. Sebab dua benda perkara yang berbeza. Maksud gini, Nabi ni bandingan kita tak sesuai. Sebab kita ni semua cap ayam je, tak layak bandingan Nabi. Kita ni tak payah bandingan Nabi, bandingan mufti. Kita ni tak payah bandingan Nabi pun. Nabi ni nak tengok dia first class atau tidak, bandingkan dia dengan Nabi juga. Nabi ni dia punya peribadi akhlak dia luar biasa sekali. Sebab itu walaupun tajuk kita contohi akhlak Rasulullah, mimpi sebenarnya. Takkan terikut kita akhlak Nabi, takkan terikut. Ini dari kata-kata saya lah, bukanlah kata ulama', tidak. Kenapa saya katakan kita takkan terikut? Sebab Nabi ni akhlak dia adalah mukjizat dia. Oh, banyak sangat kita tak boleh ikut, tuan-tuan. Saya ambil contoh Nabi seumur hidup, dia tak pernah komplain makanan. Kita dapat nak ikut? Tak dapat. Habis majlis nikah benda pertama kita buat komplain makanan dulu kan? Ada makan tak? Ada tak? Ada makanan kita. Makan apa sejuk lah, keras lah, tak sedap lah, masin lah, tawebel lah. Ada je benda tak kena ditekak kita ini. Nabi hak tu pun dia tak pernah komplain. Never. Tak pernah sebut masin ke, pedas ke, tak sedap ke, geli ke. Macam ada setengah orang kan dia hidangkan makanan hak dia tak biasa. Dia orang duduk Kuala Terengganu, orang bagi ikan patin, dia tak reti makan ikan sungai. Lalu dia kata, oh, saya tak makan. Nabi tak pernah begitu. Apa lagi? Nabi ni kata ulama' dia punya kepedulian sosial dia
tak terlawan dia orang. Ada satu kisah yang dicatatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan juga kitab Durrul Mansur karangan Jalaluddin As-Suyuti. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faqada ar-rajulu min ikhwanihi thalathata ayamin sa'ala anhu fa in kana ghaiban da'a lahu wa in kana syahidan zarahu wa in kana maridan adahu. Mana nak buat begini? Nabi ni kata Anas, kalau dia tak nampak orang tertentu atau orang-orang dia selama 3 hari dia, 3 hari je dia akan tanya khabar. 3 hari tak nampak, dia akan tanya macam mana keadaan dia. Kalau dia tidak hadir, Nabi panggil, suruh sahabat pergi panggil dia. Apa hal dia tak mari masjid? Apa hal lama tak nampak? Kalau dia ada dalam majlis tapi duduk di belakang, Nabi pergi dekat dengan dia. Bapa duduk jauh, biasa duduk depan. Kalau dia misalnya dia sakit, Nabi akan menyenguk dia. Hadis daripada Abu Ya'la. Baik itu Nabi ni kalau jadi yang berhormat, saya ingat 4 pegang dalam tangan, tuan-tuan. 4-5 penggal dalam tangan. Dia punya prihatin luar biasa. Macam sekarang kan adun-adun, kita diajar kalau nak kekal lama lah di hati merakyat, kena ada KBSM. Dia panggil KBSM. Apa makna KBSM? Bukan kurikulum baru sekolah menengah, tidak. Dia kena cakna kesalingan. K pertama, kenduri kena balik. Kalau kawasan dia ada orang buat kenduri, dia kena balik. Dah YB sibuk, tak boleh nak balik, tak apa, hantar orang pergi kenduri itu. Dia penting orang kampung ni ada wakil jadilah. Tapi kalau mari saja tak guna. Salam tu kena perkida punya salam sikit, ada Masya Allah, dia suka. Kenduri kena pergi, jangan buat bodoh, tak jadi. Yang kedua B ni bersalin. Ada orang bersalin, kena balik, tengok. Katalah kampung kita orang tua belaka, tak ada orang bersalin, lembu beranak pun balik je lah. Tunjuk je muka, ambil gambar. Gambar wajib, sebab zaman sekarang dipanggil poligam. Poligam ni politik gambar. Netizen dia bukan peduli kita buat kerja, melainkan kita cerita apa kita buat. Riak dan takbur taruh tepi lah sekarang. Yang penting poligam. Jadi program pagi ni pun ambil gambar banyak sikit. Ambil bagus 10-20 keping tak apa. Biar masuk dalam posting Facebook tuan-tuan 100 keping gambar tak apa. No caption je tulis, orang pun faham. Muslim dia gitu dah sekarang. Poligam. KBS. S ni sakit. Sakit kena jenguk. M mati. Mati lagi lah. Kalau tak mari pun hantar orang ataupun kirim lah ada gambar kepala agung tu jadilah KBS. Sebab itu Nabi SAW dia ni ada kesalingan. Yang jauh baginda dekatkan, yang dekat baginda eratkan, yang keruh dijernihkan, yang membonggol diratakan, yang kesat diamplaskan, yang menyalah dibetulkan, yang renggang dirapatkan, yang sakit diubatkan, yang larat diingatkan. Menjadi penyuluh dalam gelita, menjadi penyabar dalam murka, menjadi benteng dusun dan kampung, menjadi pagar teluk dan tanjung. Itu sebab akhlak dia first class. Tak ada orang boleh ikut, tak terikut di kita. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, akhlak Nabi ni dia punya luar biasa. Allah puji, habis cukup. Dalam hidup ni apa lagi nak puji? Kita kerja dapat surat pujian dari ketua jabatan. Tuan-tuan dapat surat pujian daripada ketua polis negara misalnya, atau dapat pujian daripada yang berhormat ataupun yang amat berhormat Menteri Besar atas sumbangan jasa kita. Itu pun tak cekak nak bangga dah. Nabi ni dia dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, mu ni benar-benar memiliki akhlak first class teragung. Surah Al-Qalam ayat 4. Ulama tafsir bahas perkataan azim tu apa artinya. Azim ni bukan sekadar maksudnya hebat, tidak. Azim ini maknanya kalau bahasa Inggeris magnificent. Azim ni maknanya great, gigantic, enormous, huge, impressive, inspiring. Dia punya akhlak itu
bukan sekadar terbaik, tetapi agung. Agung sangat. Cantik kotoman bunga dahlia, pohon melati tepi perigi, baginda Nabi junjungan mulia, halus peketi indah pribadi. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Akhlak Nabi ingatlah selalu, buat amalan kan damailah hidup. Baik itu kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Dalam dunia ni, manusia yang paling terbaik sekali perangai berjuruh adalah Rasulullah. Hadis Bukhari Muslim. Cuma kita kalau nak cerita semua akhlak Nabi pagi ni tak habis, tak berhabisan nak cerita. Jaring puput merata-rata, campur bilis ke dalam pukat, kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Maka pada pagi ni kita ambil satu sajalah akhlak baginda. Salah satu sifat yang Nabi miliki dan kita sebagai orang Islam mesti miliki, apatah lagi tuan-tuan sebagai anggota PDRM ini khasnya, dan orang Islam secara umumnya, salah satu akhlak yang kita kena ada, perangai sifat yang kita kena ada adalah sifat berani. Nabi ini seorang yang berani. Siapa berani dia terpuji, siapa penakut dia hanyut. Apa tanda Muslim sejati di jalan Allah berani mati? Apa tanda anak jantan hidup mati atas kebenaran? Apa tanda manusia terpuji pada yang benar dia berani? Apa tanda manusia berani musuh datang dia menanti? Apa tanda manusia berani mengelak musuh pantang sekali? Wahai pemuda bijak bistari, pakai olehmu sifat berani, bulatkan tekad, teguhkan hati, di jalan Allah tempatmu mati. Wahai pemuda intan di karang, sifat berani hendaklah pegang, pantang anak jantan balik belakang, bercawat ekor dalam gelanggang. Wahai pemuda kuatkan iman, pakai olehmu sifat pahlawan, berani tidak membilang lawan, takut melanggar pantang larangan. Ini sifat anak jantan, berani. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang seorang yang berani. Walaupun dia lemah lembut, dia seorang yang sangat pemurah, senyumnya tak lekang di bibir, tetapi bab berani luar biasa. Apa sebab? Kerana Nabi ni dia dididik sendiri oleh Allah untuk jadi berani. Dalam Quran disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, kalau kamu bertemu dengan musuh yang hendak menyerangmu, jangan kamu beri belakangmu pada mereka. Ini anak jantan. Macam tuan-tuan lah, kalau tengah bertugas, molek pegang perisai ramai-ramai, datang rempuh dia orang semua bagi belakang. Oh dah, tak jadi. Apa nak jadi, jadilah. Beradab muka, pandang muka. Ini anak jantan. Wa may wallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifa liqitalin aw mutakhayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Siapa yang beri belakang pada musuh, kecuali dia kona ataupun dia berbelok kerana muslihat dalam peperangan, atau kerana dia kona atau nak bergabung dengan pasukan lain, maka kalau selain daripada niat itu, orang ini dapat kemurkaan Allah. Siapa lari dari musuh, tempatnya adalah neraka Jahannam. Jadi bila Allah Ta'ala didik Nabi kita begitu, automatik Nabi jadi berani. Elok parang kerana besi, elok besi kerana bajanya, elok orang kerana berani, elok berani kerana benarnya. Kita orang Islam tak boleh jadi bangsa pengecut. Apa tanda orang pengecut? Membela yang hak dianya takut. Apa tanda orang terkeji? Menghadapi musuh dianya lari. Apa tanda orang terlaknat? Bertemu musuh ekor bercawat. Apa tanda orang nista? Menghadapi lawan pucatlah muka. Mulut besar, hati berkarat. Bertemu lawan larinya cepat. Takut mati, menepi. Takut bengkak, merangkak. Takut melawan, duduk dalam hutan. Takut bersakit, hidup kena impit. Takut bersusah, makan tanah. Takut berpenat, terkulat-kulat. Ayo, kita orang Islam hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasa badan.
Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat, hidup kan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang dapat malu. Kalau semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding patahlah lidah. Kalau semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Orang kalau kehilangan semangat, hidupnya itu sama macam mayat. Kalau semangat sudah lari daripada hidup, baiklah mati. Kalau semangat sudah menipih, tuah tercampak, maruah terhakis. Baik itu kita mesti jadi orang semangat. Bila semangat kuat dan kokoh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak dicabar, tidak akan layu. Nyo gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti. Hancur daging tulang bercerai, belum berjaya takkan berhenti. Oh, anak jantan, ini anak jantan sejati. Kalau kita tengok Nabi kita SAW, ni luar biasa. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi wa kana ajwalan nasi wa kana asja'an nasi. Nabi ni, kata Anas bin Malik, adalah orang yang sangat baik, sangat pemurah, dan ada selagi yang jarang diceritakan, kana asja'an nas, seorang yang sangat berani. Orang tanya kepada Anas, setara mana Nabi ni berani? Jarang dengar Nabi ni berani. Kata Anas, walaqad fazi'a ahlal madinati zata lailatin fantalaqa nasun qibala sauti fatalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'an wa qad sabaqahum ila sauti. Kata Anas, ada satu malam kami di Madinah dikejutkan dengan suatu bunyi letupan yang kuat. Boom! Terkejut semua orang. Jadi semua orang yang masa tu dah tidur, bangun dari tidur, keluar rumah, cari bunyi mari daripada mana. Jadi ketika kami tertanya-tanya bunyi apakah itu, fatalaqahum Rasulullah raji'an. Dari jauh kami nampak ada seseorang baru pulang daripada arah suara itu. Rupa-rupanya orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendahului semua orang pergi dulu ke lokasi tempat yang bunyi itu tadi. Wa huwa ala farasin li Abi Talhata uryin fi unuki sayfu. Dan Nabi begitu bergaya menunggang kuda yang dimiliki kuda tu tuan dia Abu Talhah punya kuda, dan Nabi siap menyandang pedang. Hadis Muslim. Mana contoh kita duduk di wakaf tapir ni, boom, bunyi sesuatu. Belum sempat Tok Pulu ketua kampung pergi tengok, kita sampai dulu dah. Mana berani betul lah. Berani betul kitanya. Nabi orang berani. Dia secara, kalau profil dia, kalau kita tengok, Nabi ni dia terlibat dalam 101 operasi peperangan. Tuan-tuan, berapa operasi terlibat setakat ini? Nabi 101 operasi peperangan, 28 ghazwah dan ada 73 syariah. Ghazwah ni maknanya Nabi sendiri jadi generalnya. Kalau yang syariah ni pimpinan sahabat. Nabi dia buat succession plan. Succession plan ni mustahak tuan-tuan, sebab banyak jabatan organisasi orang hak tula tidak berubah. Orang hak sama je tiap-tiap tahun. Patutnya pencen tak pencen, pas sambung. Contoh. Bila tanya apa kenapa sambung lagi? Tak ada pelapis. Tak ada pelapis apa? Mu tak buat succession plan. Kena ada pelan peralihan. Cari bakat-bakat muda, hantar pergi kursus, supaya kalau berlaku apa-apa ada pelapis. Jadi Nabi dia fikir jauh. Kalau dia mati, siapa nak ganti jadi general? Jadi 73 syariah atau operasi ketenteraan, Nabi sengaja letak sahabat lead. Dia nak tengok macam mana dia aturkan pergerakan anggota dan macam-macam lagi. Nabi seorang yang sangat berani. Ada satu contoh cerita yang lain, kata Amr bin Auf. Masa tu perang Parit, perang Ahzab, perang Khandaq. Kata Amr bin Auf,
Nabi ketika dia dapat nasihat daripada Salman Al-Farisi untuk gali parit, Nabi pun cari tapak mana hak sesuai. Dia ambil pedang, dia buat satu garisan atas tanah. Dia kata, ikut garisan yang aku buat ni, korek belaka. Jadi sahabat pun mencangkur, menggali apa semualah. Tiba-tiba kata Amru, sahabat bertemu dengan seketul batu warna putih bulat comel ada dalam tanah di Madinah. Dia orang jadi heran, batu memang pelik. Batu tu tak boleh dihancurkan. Bahkan alat-alat yang digunakan, guna kroba dan macam-macam, semuanya patah. Akhirnya sahabat mengadu pada Nabi, ya Rasul, kami ada masalah. Tengah gali parit, ada batu besar warna putih, tak boleh nak pecah ya Rasul. Nabi pergi ke tempat kejadian, dan ayat pertama Nabi sebut, aku nak turun. Ini berani, anak jantan. Orang lain tak turun lagi. Orang lain ketuk, kongkang-kongkang. Tak ada seorang berani turun. Aku turun. Nabi turun. Kemudian Nabi kata, minta dengan Salman Al-Farisi dia punya keroba. Jangan pakai alat orang lain. Ini barang Salman je boleh guna. Sahabat pergi ambil dengan Salman. Nabi pun ialah Nabi kan. Dia sekali pukulan, pam, terus getok batu yang sebegitu besar. Dan yang lebih pelik lagi kata Amr bin Auf, ketika batu tu diketuk, dia getok, keluar suatu cahaya. Yang mana cahaya tu sinar lampu waktu malam yang gelap gelita jadi terang. Sehingga Nabi dan para sahabat bertakbir ketika itu, Allahu Akbar. Kemudian Nabi pun ketuk sekali lagi, kong, pecah lagi, tubik lagi, keluar cahaya, zuf. Sahabat dan Nabi juga bertakbir, Allahu Akbar. Nabi pun ketuk kali ketiga, kong, keluar lagi cahaya, Allahu Akbar. Dan itu yang dikatakan pada masa itulah yang Nabi ucapkan tentang hadis pembukaan Konstantinopel. Macam itu ada khilaf di kalangan ulama hadis. Jadi Nabi ni memang berani, dia tak tunggu orang. Nabi tuan-tuan, dia pemimpin. Dia sendiri ada 10 bodyguard. Bodyguard dia ada 10. Tetapi dalam banyak kejadian dia sendiri turun. Kata Ali bin Abi Talib, kami dulu di zaman Nabi, kalau peperangan terjadi begitu sengit, kami orang pertama yang kami cari adalah Nabi. Bukan kerana kami nak lindungi Nabi, tapi kerana kami rasa selamat duduk berlindung dekat Nabi. Nabi ni dia ada aura dia yang menyebabkan orang selesa duduk dengan dia. Ni hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasai. Ali radhiyallahu anhu cerita lagi dalam perang Uhud, ada satu musuh nama Ubay bin Khalaf. Dia maju meluru ke arah para sahabat, dia naik kuda, dia nak bunuh Nabi. Dia memang special assign untuk nak bunuh Nabi. Dan dia kata, wahai Muhammad, aku takkan selamat kalau engkau selamat. Orang ramai itu kata, ya Rasulullah, boleh tak kami pukul Ubay bin Khalaf ini? Kata Nabi, khalu anhu fa akhadha harbata fajazalahu biha yaqul ramahu biha. Nabi kata biar one by one, hak lain jangan campur. Nabi pun mengambil sebilah senjata, Nabi baling kepada dia. Yang ini menjadi khilaf di kalangan ulama juga. Adakah Nabi SAW tangannya yang mulia pernahkah membunuh orang? Ini lain tahun kita ceramah. Nabi pendekar hebat, tapi tangannya pernah tak membunuh orang. Ini rahsia lah, tahun depan lah kita cerita. Lain tahun lah ya. Panjang pula cerita perang ni kan. Tapi yang penting Nabi berani. Dia tak suruh bodyguard. Tak apa, biar aku kata dia. Dalam peperangan Hunain, ketika orang Islam dah bertempiaran lari kerana kena ambush dengan bandit, iaitu kaum Hawazin. Hawazin masa tu guna senjata yang agak canggih lah, manjinik. Dia macam meriam zaman dulu. Bakar pakai lestik besar, macam cerita-cerita perang Rom Parsi tu. Jadi orang Islam tidak pernah jumpa senjata begitu. Jadi bertempiaran lari. Bila pasukan dah pecah, yang kekal teguh berdiri di lapangan tinggal Nabi saja. Orang lain dah menyelamatkan diri. Bila Nabi berdiri seorang di situ,
Nabi nak kumpulkan balik sahabat yang dah takut tengok senjata canggih. Maka ketika itu Nabi beri semangat. Nabi panggil, mari, kita lawan. Apa nak jadi, jadilah. Sahabat cuak juga. Dia kalau musuh senjata sama dengan kita lawan lagi tuan-tuan. Tapi kalau senjata canggih boleh kita tak berbaloi lawan. Tak berbaloi. Nyakit gaji kita bukan seorang pun, tak berbaloi. Tapi Nabi nak bagi semangat. Mari kita lawan. Tak mari. Tiba dalam riwayat menyebut, Nabi berdiri di atas haiwan tunggangannya. Dia ucapkan kata-kata yang hebat. Ana Nabi la kazib, ana benu Abdul Muttalib. Kata Nabi, hei, ini Nabi, aku tak pernah bohong. Ni cucu cicit keturunan Abdul Muttalib. Bila tentera-tentera Islam dengar perkataan keturunan Abdul Muttalib, barulah semua mari. Ali datang, Sufyan datang, ramai datang. Sebab Abdul Muttalib ni toki Nabi. Abdul Muttalib ni ramai anak, dia banyak cucu cicit, pok gabuk dia ramai. Nabi nak ajar psikologi, manusia ni kadang-kadang baca hadis, baca Quran, dia tak semangat lagi. Tapi sebut, ni cucu Mak Kilau, dia ada saka dia mari semangat. Oh, sebut nama, mu ni cucu Mak Kilau. Mu kalau penakut gini, mu jangan ngaku cucu Mak Kilau, mu ngaku cucu yang Daud Kilau sudah. Mu jangan ngaku cucu Mak Kilau. Ini cucu Tok Bahman ke? Pui, ludahkan je. Dia marah, mu jangan sebut mayang aku. Dia pun ada saka rimau dia juga. Kadang ada orang kena begitulah. Ni cucu Abdul Muttalib, barulah dia semangat. Maka mereka pun berlawan lagi lah dalam peperangan Hunain tersebut. Dia perang Hunain ni tuan-tuan, perang yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Kan cerita Fatuhu Mekah, Nabi berjaya mengambil balik kota Mekah setelah Nabi hijrah kerana dihina oleh orang Mekah. Jadi bila Nabi masuk ke Mekah semula, orang Mekah ada yang sign MOU lah. Tapi ada dua puak, Hawazin dengan Saqif, dia tak puas hati. Dia tinggalkan Mekah, dia buat perang secara gerila. Dia berlawan daripada luar. Dia tak boleh terima hakikat orang Islam, akhirnya berjaya menakluk kembali kota Mekah. Selepas mereka berjaya halau semua orang Islam pergi ke Madinah. Jadi puak Hawazin dengan Saqif ini, dia merancang nak serang umat Islam di Mekah, nak buat huru hara. Nabi pantang dia benda begitu. Ini rakyat kena jaga keharmonian. Jadi Nabi ambil tindakan yang lebih agresif. Kita sekat awal-awal, kita buat langkah preventif, ambil langkah pencegahan, jangan bagi dia buat kucalana lagi. Jadi Nabi pun merancang, dapat maklumat daripada risikan, puak-puak ni berkumpul di satu kawasan bernama Autas. Autas ni berdekatan dengan lembah Hunain. Jadi mereka, maklumat risikan kata dia bawa banyak kelengkapan perang. Dan puak Hawazin dengan Saqif ini juga, dia ketua dia nama Malik bin Auf. Dia orang ni pelik. Masa dia tinggalkan Mekah, dia bawa semua harta dia, tak ada tinggal sikit abu. Dia macam jadi gypsies, dia pindah bawa harta. Semua tak ada tinggal. Makna kalau sekarang ni termasuk piring Astro tu pun dia bawa juga. Patut tinggal je lah, owner bagi penyewa baru pula guna. Tak, dia ambil semua, tak ada benda tinggal. Dia pergi berkampung di lembah Hunain. Lembah Hunain ni terletak antara kota Mekah dengan Taif. Bagi tuan-tuan yang pernah ke Taif, boleh bayanglah Taif Mekah, dia lebih dekat dengan Taif. Dan peperangan ni berlaku lepas raya 6 Syawal tahun 630 Hijrah. Umat Islam masa tu ramai, ada 12,000 orang. Jarang orang Islam. Perang Badar 300 lebih je. Ini 12,000, ketumpukan yang besar. Asalnya 10,000 daripada Madinah, tapi sampai di Mekah ada 2,000 orang Mekah peluk Islam. Jadi kekuatan bertambah jadi 12,000. Kekuatan musuh ada 20,000. Masalah orang Islam ketika itu, bila jumlah dia ramai, dia jadi sombong. Dia ada sikit overconfident. We got numbers, legitimate kata dia. Kita dah ada jumlah, dah ada angka, dah ada nombor. Jadi bila dia ada angka ni, dia ada macam X sikit. Kita dah cukup bilangan. Overconfident. Sebab sebelum tu 10,000, sekarang dah meningkat jadi 12,000. Rupanya Allah Ta'ala paling tak suka orang mengira nombor-nombor begitu. We got numbers, kita dah ada jumlah ke apa, tak ambil.
Qad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma walaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak perang, termasuklah perang Hunain, iaitu ketika itu merasa megah sebab bilangan kamu ramai. Kita kalau menang banyak, jangan sombong. Dia istilah kalau kami di Pahang, menang tak megah, kalah tak rebah. Kalah jangan rebah, kalau menang jangan megah, biasa-biasa je. Ini sifat orang tasawuf. Orang ada tasawuf, menang tak megah, kalah tak rebah. Jadi Nabi betulkan balik, akhirnya peringkat awal kalah tapi akhirnya menang. Alhamdulillah, musuh 70 terbunuh, 6,000 ditawan. Dan inilah satu-satunya peperangan yang mendapat harta rampasan perang terbanyak sekali dalam sejarah perang. Jolong-jolong kali orang Islam berjaya merampas 24,000 ekor unta. Banyak unta 24,000 ekor. Nak letak di mana? Seluruh marang ni tak muat kalau letak 24,000 ekor unta. Unta bukan kecil, super kambing, besar. Mereka juga berjaya rampas 40,000 ekor kambing dan ada 4,000 wakih perak. Perak satu wakih 213 gram. Kaya orang Islam ketika itu. Sebab orang Hawazin ni dia jenis keluar bawa segala barang dia. Cuma ini pelajaran lah. Ini pelajaran untuk umat. Bila harta rampasan perang banyak, apa jadi? Manusia tetap manusia. Walaupun awak sahabat Nabi ke apa, manusia. Bila banyak harta rampasan, timbul pula isu pengagihan. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ada sahabat yang tak puas hati. Orang, ini manusia, tak puas hati kerana mereka dapat tak sama dengan orang. Dia dapat sikit, berapa orang dia dapat banyak. Kenapa dia punya kenaikan 10%, saya punya kenaikan tak ada? Kenapa dia ada pencen, saya tak ada pencen? Dia sentiasa akan ada orang bunyi. Tak akan ada orang puas hati 100%. Sampai ada di kalangan sahabat, dia boleh kata, wallahi inna hadhil qismata ma'udila fiha wa ma'uridu biha wajhullah. Demi Allah, pembahagian kalau cara begini tak adil sikit habuk. Tidak adil sama sekali. Dan orang yang buat pekerjaan begini, ini bukan kerana nak cari redha Allah. Ini nak kayakan kroni je. Dia masa tu hantar perang ni, kita bagi ikut sumbangan dalam operasi. Mana dalam satu operasi, yang barisan paling hadapan sudah pastilah geng-geng SOF, Special Operation Force. Kalau polis dia ada 69 komando dia ada UTK apa semua. Dia orang ni dapat lebih sikit sebab dia duduk di kawasan musuh. Awal lagi dia masuk menyusup ke kawasan musuh. Dia buat kerja sabotah, potong wayar, sekat berah, itu kerja dia. Kita tak masuk lagi, dia masuk dah sebulan dah duduk situ. Kalau dalam army tu dia ada GGK-nya, jangan-janganlah Paskal. Geng ni lebih sikit allowance dia sebab dia duduk dalam kawasan musuh dah sebulan dah. Mungkin Nabi bagi lebih sikit. Barisan seterusnya mungkin kalau askar tu infanteri ke mekanis ke orang naik kereta kebal, dia ikut belakang-belakang. Belakang lagi ada semboyan, belakang lagi kagat, mungkin belakang lagi lah kagat baca doa kan. Duk belakang sikit, patut kagat ada depan lagi baca doa. Ni contoh saja, saya reka je ni. Mungkin last sekali PSTD last sekali pada meeting, pada PSTD Watania 512 hasil 512. Kalau bahan 505 512 PSTD, Pakusakan Simpanan Tentera Darat. Lepas PSTD rela pun dapat juga. Dia pun jaga, dia kira sebagai pasukan keselamatan juga. Belakang lagi siapa? Silat gayung, silat cekok, dapat belaka tu. Jadi semua dapat, tetapi ikut prioriti lah. Mungkin yang tak puas hati ni hak silat cekok kan jadi.
Dia kata apa? 69 komando dapat banyak, kami dapat sikit. Ini tak adil. Sebab bagi dia adil ni mesti sama. Payahlah tuan-tuan. Kalau adil mesti sama, kapal terbang tak ada lah business class dengan ekonomi kelas. Kalau tu ekonomi marah sama. Apa kami tak dapat sate serupa orang bisnes? Kami pun naik sama kok. Tujuan sama, matlamat sama, sampai sama, naik sama. Apa salah bagi semua? Tak boleh lah gitu. Bisnes cara bisnes, ekonomi cara ekonomi. Itulah kehidupan. Tapi benda ni bila sampai ke telinga Nabi, fataghayyara wajhu hatta kana kasirfi. Nabi ketika orang sampaikan kepada Nabi, ya Rasul, orang dok kata tuan tak adil bagi kroni gini-gini, fataghayyara wajhu hatta kana kasirfi. Nabi berubah muka jadi merah padam. Merah kerana apa? Nabi menahan marah. Kata Nabi, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasul. Rahimallahu Musa qad udhiya bi aksar min hadza fasabara. Kata Nabi, siapakah lagi yang boleh kita panggil orang tu adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Kalau Nabi pun dia boleh kata tidak adil, cari satu orang dalam dunia yang boleh lebih adil lagi daripada aku. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kerana Nabi Musa pernah dikutuk sebegini, tapi dia sangat sabar. Dan aku memilih untuk sabar. Nabi walaupun berani, dia penyabar. Terutama dengan anak buah tak kerti bahasa ni, dia sabar. Dengan musuh dah dia tentang sungguh. Tapi kalau dengan anak-anak buah ni, dia memang pujuk diri dia untuk jadi sabar. Ini payahlah. Kesabaran Nabi ni bab lain pula. Kita kena bahaskan lain tahun. Kita cerita berani je pada pagi ni. Nabi ni begitu. Dia orang perang, orang yang duduk di medan. Dia faham sangat suasana perang. Sebab itu Nabi ni keberanian baginda diperturunkan kepada para sahabat. Maka terkenallah dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi pun, Nabi groom jadi orang-orang yang berani-berani. Antara yang terkenal sahabat-sahabat Nabi yang berani, contohnya Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sebagai anggota keselamatan, Khalid Al-Walid ni kena ambil dia ikon kita lah. Sebab kalau nak jadikan Nabi ikon tu yang terbaik, tapi rasa tak capai dia kita. Sebab dia Nabi. Khalid Al-Walid ni orang biasa, kita boleh ikut dia. Dan dia diiktiraf, standard kepiawaiannya sebagai military commander diiktiraf sampai sekarang. Kalau orang belajar di akademi tentera, Khalid Al-Walid ni masih being the best military commander in human history. Dalam dunia, dia antara komander terbaik sekali daripada segi kepimpinan dia. Dia punya kubur makam dia dekat Syria, Damsyik, Syria. Dekat kuburnya dituliskan berapa perang dia dah sertai. Pada makamnya dia tulis di situ ada 50 peperangan dia dah pernah sertai. Tapi daripada 50 peperangan, ada 14 peperangan yang paling diingati dalam sejarah. Ada 4 perang di Semenanjung Arab, 5 perang dengan Sassanid di Iraq, dan ada 5 peperangan dengan Byzantine Rome berpusat di Syria ketika itu. Track record dia pernah kalahkan 240,000 tentera Byzantium Rome dengan hanya 46,000 kekuatan tentera Islam saja. Dan Khalid Al-Walid ni seorang tentera hebat. Dia tempuh dekat ni kepakaran dia, tempuh jarak dekat ni kepakaran dia. Dia pernah mengalahkan 14 jeneral musuh yang dia bunuh dengan tangan kosong ni, tanpa senjata. Dia ni tak tahu silat ke taekwondo, kungfu ke, tak tahu apa dia punya kemahiran. 14 jeneral mati di tangan dia, tangan kosong. Tak payah pisah, tak payah kerambik, tak payah apa. Memang dia hero, sungguh memang terror. Ketika dia mati, dia ni mati walaupun dia perang hampir 50 peperangan. Dia mati sakit, dia tak mati perang. Kenapa dia tak mati perang? Sebab dia terror. Dia tak mati dalam perang. Dia tahu siasat musuh, muslihat musuh, pergerakan dia terror. Jadi dia mati sakit. Betul, dalam riwayat sebut anak dia malu, ayah dia mati sakit. Kata orang lain prepek biasa mati kena tembak macam-macam. Ayah aku jeneral 5 bintang mati sakit. Anak dia malu. Kata nak malu apa ni, mati syahid juga ni. Orang hebat. Masa orang mandi jenazah dia, badan dia ada 100 parut. 100 parut. Pisau ada, pedang ada, macam-macam. Jahit sana, jahit sini. Ini berani, anak jantan betul.
Siapa lagi sahabat Nabi hok berani-berani? Tuan-tuan ingat tak dalam sejarah ada satu orang Commander in Chief Sassanid Persian Forces. Ini panglima besar, 3 star, 4 star general kerajaan Parsi, nama Rostam Farrokhzad. Rostam Farrokhzad ini masa tu orang Islam nak berperang dengan tentera Parsi. Jadi sebelum nak perang, General Parsi ni dia hantar ustaz kagak dia lah. Awak pergi jumpa dengan orang Islam, tanya dia apa sebab dia nak mari berlawan di sini. Minta wakil dia datang lah, kita bincang dulu. Sebab perang ni banyak belanja ni, peluru RM2 sebiji ni, bukan murah ni. Kalau nak main-main saja buat membazir ni, makan lagi apa semua. Tanya dulu, kita bincang. Benda boleh bincang cara diplomasi, kita diplomasi. Kalau tak ada pantun tak jalan, syair tak jalan, puisi tak, baru kita lawan. Okeylah, ustaz gagak Parsi ni pun pergilah. Kalau sini baka dia pergi panggil. Maka datanglah perunding dia. Sepatutnya yang pergi ni Khalid Al-Walid. Tapi Khalid Al-Walid dia nak tunjuk kepada Parsi, aku tak payah pergi lah. Generalmu berapa star? 4 star. Tak payah. Aku hantar Lieutenant kena. Bukan full kena pun, Lieutenant kena. Nama Rabi'i bin Amir bin Khalid bin Amru radhiyallahu anhu. Maknanya pegawai Al-Asidi At-Tamimi, orang bawahan dia saja. Ini berlaku semasa Ma'rakah Qadisiyah ataupun the Battle of Qadisiyah, bulan November tahun 636. Rostam ni tuan-tuan, 3 star general, bukan calon-calon orang. 3 star bukan star luruh terkaburnya bintang ni. Memang besar betul. Dia ni panglima angkatan 80,000 tentera. Dia menguasai 33 gajah perang. Dan Rabi'i bin Amir ni bukan sahabat kanan, bukan kena pun. Dia hantar untuk nak bincang dengan panglima 3 bintang. Padahal Khalid Al-Walid ketika itu, panglima dia hok kanan ramai, hok 1 star, 2 star, 3 star, berapa ramai? Sa'ad bin Abi Waqqas, Musanna ibn Haris, Huzaifah Al-Yamani, Nu'man bin Muqarin, Abu Ubaid, Hisham bin Utbah, Abu Layla, Qaq ibn Amru. Qaq ibn Amru ni panglima pertama 69 komando zaman Umar Al-Khattab. Dia zaman Nabi tak ada komando. Zaman Abu Bakar tak ada komando. Komando ni baru diperkenalkan zaman Umar Al-Khattab. Unit elit, pasukan elit. Sebab masa tu tentera Parsi dia ada unit elit, dia panggil Kazima. Jadi Umar kata musuh ada tentera elit, kita kena ada pasukan elit. Panglima pertama Qaq ibn Amru. Ni juga salah seorang daripada anggota dia yang boleh bunuh musuh tangan kosong. Wah, hebat dia. Dia penampar orang boleh mati agak lah. Memang tangan dia kuat. Ini semua panglima yang pernah berlawan dengan panglima Parsi, Hormuz, Indra Zahur, Rostam Farrokhzad, Bahman Jadu, Karan Skaryans, Aqaq ibn Shirazad. Tetapi Amru kata tak payah, hantar sahabat paling bawah. Hantarlah hang paling bawah. Itu pun Rostam goyang juga tuan-tuan. Rostam tanya, mu ni siapa? Saya wakil pada panglima saya. Rostam malu, dia hantar orang bawah je. Babu mau nak serang aku. Sebab orang Islam ni orang berani. Kami datang nak membebaskan tuan daripada jadi hamba kepada makhluk, menjadi hamba kepada Allah. Itu kerja kita orang. Nak Islam ke tak? Dia tanya soalan itu. Dia boleh warning panglima, nak Islam ke tak? Kalau nak Islam, kita boleh settle. Nak panjang ke nak pendek? Itulah soalan. Nak panjang ke nak pendek? Kalau nak pendek, masuk Islam. Nak panjang, tolak Islam. Kami balik, beritahu pada pasukan, kita siap, kita berlawan. Kata Rostam, awak jual saya beli, kita lawan je. Lawan. Berani tuan-tuan. Tapi Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahalawi, dia buat satu buku yang terkenal nama Hayatus Sahabah. Dia ada bawa satu riwayat daripada Al-Bazzar dalam kitab musnadnya. Pernah orang tanya kepada Ali radhiyallahu anhu, ini cerita sedap tak? Orang tanya kepada Sayyidina Ali, akhbiruni man asja'an nas. Ali pernah tanya kepada orang ramai, aku nak tanya, dalam ramai-ramai sahabat, siapa yang paling berani sekali? Ali tanya. Orang semua serentak menjawab, faqalu anta ya Ali.
sahabat yang paling berani mu lah. Demo hak paling berani sekali. Ini kita tak nafi. Tuan-tuan pun biasa dengar Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi yang terkenal, sehingga ada satu kata-kata, la saifa illa Zulfiqar wala fata illa Ali. Tidak ada pedang terbaik melainkan Zulfiqar, dan tidak ada pemuda terbaik melainkan Ali. Ali ni banyak kelebihan dia. Ali ni sepupu Nabi, menantu Nabi. Dia ikut semua perang kecuali perang Tabuk saja yang dia tak dikecualikan, kerana Nabi suruh dia incah jaga Madinah. Kerana dalam peperangan Tabuk, Nabi dapat maklumat risikan musuh dah menyusup ke dalam Madinah. Dia nak tunggu tentera Islam keluar saja, mereka akan buat huru-hara di Madinah. Nabi letakkan Ali sebagai incah jaga Madinah. Dan Sayyidina Ali ni dalam sejarah, dia ni pakar mubarazah fardiyah. Apa makna mubarazah fardiyah? Lawan satu dengan satu. Dia orang Arab, dia ada satu budaya dalam peperangan. Sebelum perang besar, dia akan berlawan dulu seorang-seorang. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita perang Rom pun sama juga. Ini budaya masa itu. Sebelum lawan besar, lawan seorang-seorang dulu. Maknanya panglima sin A, dia akan hantar hulu balang dia terhebat. Kumpulan panglima yang B pun hantar hulu balang dia terhebat. Berlawan dulu, mubarazah fardiyah. Dia bersilat lah, pom-pam. Habis siap persembahan, mati mana-mana, barulah serang, baru dia serang. Itu cara orang dulu. Dan Ali ni pakar mubarazah fardiyah. Dia juga panglima perang semasa perang Fadak. Begitu juga semasa operasi di Yaman. Dia juga adalah UTK lah. Dia ni kawalan rapat nombor 9 komando lah. Dia kawalan rapat Nabi dalam banyak peristiwa, termasuk ketika berkecamuknya serangan musuh dalam peperangan Uhud, dan juga semasa di Hunain. Dan dia adalah anggota risikan, anggota pasukan khas yang Nabi hantar semasa peristiwa Hatib bin Balta'ah. Ini cerita sedap. Hatib bin Balta'ah ni, masa tu pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Ketika Nabi nak pembukaan Mekah, rancangan Nabi ni bocor. Siapa yang bocorkan rahsia perancangan nak pembukaan Mekah? Seorang sahabat nama Hatib bin Balta'ah. Macam mana Nabi boleh tahu dia punya planning tu dibocorkan oleh Hatib bin Balta'ah? Nabi ni dia punya special brand dia luar biasa. Siapa special brand Nabi? Kalau kita. Special brand Nabi Jibril alaihissalam. Oh ni SB terbaik. Kalau CIA Mossad habis, kalau habis, dia bisik, ya Rasul, hak mesyuarat bincang nak pembukaan Mekah dah pun sampai berita dah dibocorkan. Siapa bocorkan? Hatib bin Balta'ah. Nabi hantar 69 komando dia 3 orang. Ali, Zubair dengan Miqdad. Nabi panggil Ali. Ali kejar satu orang perempuan. Dia sekarang berada di Raudatul Khah. Dia bawa satu keping surat. Rampas surat tu, bawa balik pada aku. Beres boh, dia tu pergi. Ini komando sejati. Never say no. Tak pernah. Saya ada kerja bawa anak pergi klinik, tak pernah. Isteri tak sihat ni nak mabuk-mabuk, tak. Beres boh. Ini anggota setia. Never say no. Dan dia tak ada nak tanya, perempuan tu surat apa, penting sangat ke tak boleh tunggu esok? Tak. Ini sifat ciri anggota hebat. Pergi kerja, beres boh. Dia panggil taat setia. Dulu kita orang Melayu ni taat setia dengan pemimpin tinggi. Sekarang ni kurang sikit dah. Generasi muda ni payah. Banyak orang tanya. Generasi Y, keep asking why. Banyak orang tanya. Dulu tak betul. Kalau zaman dulu istana ada dipanggil Panglima Pancung tak bertanya. Ada Panglima Pancung tak bertanya. Tuanku titok, pancung, tuanku, pancung. Tuanku tengok, salah hak belakang tu. Ampun tuanku, salah rupanya. Pancung tak tanya. Jadi Nabi kata, pergi kerja, beres boh. Sayyidina Ali bersama dengan Zubair dengan Miqdad pacu kuda dalam masa yang sekejap saja sampai ke Raudatul Khah. Mereka nampak kelibat orang yang disyaki, ditahan. Faqulna akhrijil kitab. Ali bila tahan dia kata, puan, tolong bagi kerjasama, bagi saya surat. Perempuan tu tak, macam tak nak kerjasama. Faqalat ma ma'i min kitabin. Surat apa awak ni? Tak ada, mana ada.
Ali bagi kata dua, la tukhrijanal kitab awalul qiyanna siap. Kau tolong beri kerjasama, beri surat. Kalau kau tak beri surat, saya telanjangkan kau tengah padang pasir ni sekarang. Zaman tu tak ada suhakam, boleh buat kosek-kosek tuan-tuan, tak ada masalah. Ni jangan peguam banyak, marah. Jadi Ali diugut je. Awak nak bagi ke nak suruh saya telanjangkan tengah padang pasir? Kan jadi lauk ni tengah padang pasir. Jadi perempuan tu takut, beri surat pada Sayyidina Ali. Ali bawa balik pada Nabi. Ali bawa balik, Nabi panggil mesyuarat keselamatan yang mengejut. Nabi pun serahkan kepada Umar baca surat. Umar bila baca surat, Umar ni dia berangin, dia panah barat. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqu hadzal munafiq. Ya Rasul, titah sekarang saya akan kerat leher dia, bawa dalam surat ni. Umar dia garang lain macam, berani dia lain. Tapi Nabi ni dia innahu qad syahida badran, kata Nabi, tak payah, dia veteran perang Badar. Nabi dia ada satu sifat, ini saya menyerulah kepada seluruh rakyat Malaysia, kita kena ikut sifat ni, iaitu Nabi ni menghargai anggota keselamatan yang dah bersara, veteran. Kalau orang putih kan ada budaya hormat, thanks for your service dipanggil kan. Kalau tanya, tuan dulu kerja apa? Saya dulu operasi di Vietnam. Oh, thanks for your service. Dia akan hormat. Di negara barat pun, kalau di lapangan terbang, di airport, di sesembah, dalam bas ada kursi khas untuk veteran yang terlibat dengan keselamatan. Macam tuan-tuan PDRM, tentera apa semua, sepatutnya diberi tempat yang mulia. Kerana servis tuan-tuan mempertahankan bangsa, agama dan tanah air ni sepatutnya dihargai. Tak perlulah tiap-tiap tahun kena bawa tin kulu kile minta sumbangan dari sekolah, malu korang saja. Kita sepatutnya sumbangan kita dihargai. Nabi sangat menghargai veteran perang. Bila Umar kata kita kerat kepalanya ya Rasul, jangan, innahu qad syahida badra, dia veteran perang Badar. Dan aku pernah doakan ahli perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Wahai ahli Badar, kamu semua wajib dah masuk surga. Ikutmu lah nak buat apa-apa pun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tuan-tuan, Nabi ni dia seorang yang sangat berani. Dia boleh buat tapi kesabarannya tinggi. Jadi Ali ni balik pada cerita tadi, dia seorang sahabat yang berani, komando Nabi. Tetapi bila dia tanya kepada orang, siapa orang paling berani, orang kata Ali yang paling berani. Kata ya, amma ini ma barastu ahadan illa intasaftu minhu. Aku mengaku aku ni antara orang yang paling berani. Kalau musuh maju ke depan, aku mesti maju lebih cepat lagi dari dia. Itu perangai Sayyidina Ali. Dia takkan undur ke belakang, takkan bagi punggung daripada musuh. Walakin akhbiruni bi asja'in nas la na'lam faman qala Abu Bakar. Kata Ali, sebenarnya sahabat Nabi yang paling berani sekali adalah Abu Bakar. Rupanya Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi yang paling berani. Orang pelik apa pula Abu Bakar sahabat paling berani. Walaqad ra'aitu Rasulullah wa akhazathu Quraisy fa hadza badbahahu wa hadza tulabi wa hadza yutlatlihu wa hum yaqulun anta allazi ja'alta aliha ilahan wahida. Aku pernah tengok orang Quraisy semasa di Mekah dulu, mereka mengurumuni Nabi, menggoncang-goncangkan badan Nabi, tolak Nabi ke sana kemari. Adakah engkau wahai Muhammad nak menjadikan Tuhan yang banyak ni kepada Tuhan yang satu? Qal fa wallahi ma dana minna ahadun illa Abu Bakar yadribu hadza wa najba'u hadza wa yutlatilu hadza wa huwa yaqul. Demi Allah, tak ada orang yang berani menghalang Quraisy melakukan kejahatan kepada Nabi kita melainkan Abu Bakar. Abu Bakar dengan beraninya warning kepada orang-orang Mekah, wailakum taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kurang hajar mu ni semua. Adakah mu nak bunuh orang lelaki ni kerana dia hanya mengatakan Tuhan dia adalah Allah? Cuba guna otak sikit, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ni hadis riwayat Al-Bazzar dalam kitab Al-Bidayah. Maka hadirin hadirat sekalian, keberanian ini salah satu sifat Nabi yang kita semua mesti miliki bersama-sama. Bukan sekadar untuk pasukan keselamatan, anggota beruniform, termasuk kita orang Islam yang biasa ini.
bukan anggota keselamatan. Cuma sekarang ni keberanian kita salah pasang, ataupun kita memahami keberanian dari sudut yang tersalah. Contoh, bagi orang muda, berani ni adalah bila bawa motor laju. Motor berani. Oh berani dia bawa motor laju, tak ada break. Oh berani. Itu bukannya berani, gila babi nama tuan-tuan. Orang tak buat pekerjaan gitu. La ilaha illallah, bunuh diri. Bawa laju, tak boleh gitu. Racing, melerak atas highway, itu gila namanya, bukan berani. Dia menamakan berani pada benda yang tak sesuai. Ataupun bagi kita kadang-kadang, orang berani ni siapa? Orang berani ni orang ada bini lebih pada seorang. Orang berani tak dekar dia. Berapa tak dekar? 3 bini. Bukan berani, dia bukan masalah berani. Berani ni bukan itu rezeki dia. Rezeki dia. Ada orang berani tapi tak ada rezeki. Berani sangat. Misal melentang tu berani, tapi rezeki tak ada. Tak ada orang nak dia, tak ada rezeki. Benda ni rezeki, ketentuan qada dan qadar. Jadi benda-benda begitu jangan kita salah pasang. Jadilah kita seperti mana yang Nabi ajarkan, berani membuat kebaikan, berani dalam mempertahankan agama, mempertahankan bangsa dan juga tanah air. Cuma ialah seperti yang saya sebutkan tadi, Nabi kita ini dia punya akhlak takkan terikut di kita. Yang boleh kita buat adalah meniru sehabis daya. Saya selalu dalam ceramah saya kata Nabi ni nak mencontohi dia rasa payah. Yang kita boleh buat tiru dia. Sebab tiru ni setakat mampu. Contohnya pakaian. Ada orang dia nak ikut pakaian Nabi, ahlan wa sahlan. Tapi kadang-kadang kita tak dapat nak ikut sebab faktor tugasan kita. Macam tuan-tuan di uniform, takkan nak pakai jubah kulu-kili, tak jadi. Memang kerjaan kita pakai begini. Adakah tuan-tuan jadi kurang sunnah bila pakai begini? Dah. Tiru setakat mampu. Maknanya walaupun pakaiannya tak sama, tapi cara pakaian ikut Nabi. Maknanya pakai baju tutup aurat misalnya, ataupun tidak ada kesombongan. Itu sifat Nabi lah. Itu dipanggil tiru Nabi. Macam makan juga, kita nak ikut Nabi makan makanan cara Nabi, tak jadi. Kita orang Terengganu makan kepuk, makan ikan apa semua, jadi payah. Makan satau, otot, ICT, ikan celup tepung, makan budu, makan benda. Tak ada masalah, makanlah, tapi tiru cara Nabi makan. Mana suak tangan kanan, makan beramai-ramai, sebelum makan baca bismillah, lagi bagus baca doa. Tiru, bukannya benda hak Nabi makan tu. Lepas tu kadang saya tak setuju orang guna istilah makanan sunnah. Kalau ada makanan sunnah, maknanya seolah-olah ada selain daripada makanan tu bid'ah belaka. Tak boleh begitu. Mana ada makanan bid'ah? Takkan roti canai sebab Nabi tak makan jadi bid'ah pula roti canai? Dah. Oh tak baloi makan roti canai masuk neraka sampai bid'ah? Tak baloi. Dah, makanlah roti canai tu, tapi makan cara Nabi. Makan tangan kanan. Macam saya selalu sebut dalam ceramah, orang kadang dia tak perasan dia makan tangan kiri. Masa bila? Masa makan western misalnya. Western, chicken chop, lamb chop apa semua, tak tahu apa protokol istiadat suap tangan kiri. Sebenarnya tidak salah. Istiadat sekarang dah boleh dah suap tangan kanan sebab dah ramai orang buat kajian. Jadi benda-benda begitu. Ataupun misalnya Nabi ni daripada segi, ada orang dia nak ikut sunnah Nabi, tapi akhlak Nabi tak ikut. Sunnah dia nak ikut. Contohnya pakai serban, pakai jubah, janggut, mata ada celok, bagus. Tapi akhlak Nabi tak ikut. Contohnya penyabar, lemah lembut, tidak sombong, wangi. Nabi wangi tuan-tuan. Awak bagus dah, penampilan bagus, tapi deodorant tak pakai. Angkat takbir pen sepatut imam boleh bau duduk depan. Jadi tak kena, banyak tak kena. Bila kita tegur, dia akan kata ni nak menghina sunnah. Bukan menghina sunnah. Sunnah dengan akhlak mesti sejalan. Pakai kepiah bagus, jangan piah banyak tai lalat, itu pengotor namanya. Nabi dia bersih, bersih, wangi, segak, handsome. Jadi sunnah dan akhlak ni mesti jalan seiring. Kadang makan,
Oh, ikut sunnah Nabi makan kena jilat tangan ustaz. Tapi bila orang tengok buruk sangat, bila kita tegur, oh ustaz telah menghina sunnah. Menghina sunnah apa? Mu makan cara akhlak tak ada. Ni kan Nabi siap suruh orang jilat tangan dia. Nabi jilat tangan, suruh orang jilat tangan, sebab tangan Nabi ni bukannya makan nasi serupa mu. Nabi makan buah. Bila makan buah, dia punya kekotoran minimum. Kita gak makan nasi kandar, nala rekat sur. Sur. Buruk dengan rupanya. Penuh nasi sini. Tak sesuai. Jadi agak-agak lah. Benda-benda begini perlu diberi penjelasan kepada masyarakat. Akhlak Nabi mesti seiring dengan sunnah yang kita nak buat. Macam orang poligami jugalah. Nak menikah seorang lagi, loh lah. Ada kemampuan, ada keberanian, ada rezeki, ada sokongan, tak ada masalah, ikut undang-undang. Tapi sunnahnya kena ikut juga. Bagaimana adilnya, bagaimana sakinahnya, mawadahnya, dan benda-benda begitulah. Maka semoga apa yang kita bahaskan pada kesempatan pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Walaupun nak lanjut lagi ceramah, tapi kita tengok anak-anak kita pun dah gelisah sangat dah gayanya. Kalau saya teruskan ceramah, berlawan jugalah dengan suara dia. Budak-budak dia tak tahan ceramah lama-lama. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Sebagai kesimpulan, apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna berambut panjang kalau tidak berani mati? Limau bentan tepi tingkap, budak-budak melempar burung, harimau di hutan lagi ku tangkap. Ini kempelok cicak mengkarung. Gugur berdentum bumi bergegar, ayam jago sedang bersabung. Jangan cakap saja berdegar, hujung senjata kita bertarung. Anak Cina bersampan kotak, muatan serat dalam rari. Biar ratak bumi ku pijak, kamu takkan ku lepaskan lagi. Tuan Puteri pergi ke Lukut, bawa pulang kacang panjang. Sedikit pun hamba tak pernah takut. Marilah kita bertarung di gelanggang. Jadilah anak jantan orang Islam yang berani menghadapi apa juga cabaran dan dugaan. Kerana itu adalah sebahagian daripada akhlak Nabi SAW. Sekadar itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Ya Allah, kami mohon padamu surga dan nikmatnya, dan apa juga cara yang mendekatkan kami dengan surga, sama ada melalui ucapan atau amal perbuatan, dan kami berlindung padamu daripada neraka, dan apa juga perkara yang boleh membawa kami pada neraka, sama ada disebabkan oleh ucapan ataupun perbuatan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syari ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia dan juga akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.